Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini saya nak mengajak abang-abang, kakak-kakak, saudara-saudari untuk membaca bersama-sama dengan saya. Sebelum itu, kepada yang belum subscribe channel saya ini, sila subscribe dan klik pada loceng untuk mendapat notis pemberitahuan dalam menerima video-video channel ini yang berikutnya. Dan untuk kali ini, bagi membetulkan, memperelokkan dan mencantikkan lagi bacaan, saya mengajak untuk membaca bersama-sama saya surah Al-Fatihah. Abang-abang, akak-akak, saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini adalah surah Al-Fatihah. Marilah membaca bersama-sama dengan saya. Mudah-mudahan dapat membantu, memperbetulkan, memperelokkan dan mencantikkan lagi bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, kita telah pun membaca bersama-sama surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika membaca surah Al-Fatihah ini, maka kita hendaklah berhati-hati kerana ada beberapa tempat yang kita kena menjaga dan memelihara segala kalimahnya, segala hurufnya dan segala hukum-hukumnya. Jika kita baca tiap-tiap satu ayat ini, kita wakaf dan kita berhenti di hujungnya, maka kita hendaklah membacanya dengan panjang. Sebab bila kita wakaf di hujung tiap-tiap ayat, maka datanglah hukum mad arid lisukun. Yang paling sempurna panjangnya 6 harakat. Tetapi boleh juga dibaca dengan 4 harakat dan diharuskan juga membaca dengan 2 harakat. Walau bagaimanapun, membaca dengan 2 harakat tidak digalakkan sebab takut kita tak dapat 2 harakat, maka tak dapat bacaan mad, tak dapat bacaan panjang, maka dia adalah kesalahan. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim.
berhentinya terkejut semuanya, maka salah, maka panjang kalah bacaan, sebab dia adalah mad arid li sukun. Baik, bagi ayat yang ini dimulakan dengan bunyi ma 2 harakat, maka di sini ada alif menegak kecil yang mengingatkan dia adalah dibaca dengan hukum mad asli 2 harakat. Bagi kita di Malaysia yang ikut qiraat Imam Asim, maka kita baca dia 2 harakat. Maliki yaumiddin. Ma ni panjang 2 harakat. Walau bagaimanapun, ada juga qiraat yang lain membaca ma ini tidak dengan panjang, tidak dengan mad, hanya 1 harakat. Dibaca begini. Maliki yaumiddin. Maka ianya juga dibolehkan, dianya juga adalah betul. Tetapi kita di Malaysia membacanya dengan 2 harakat. Kemudian bagi bunyi antara li dan ki ini, maka jangan timbulkan ada bunyi tasydid, bunyi sabdu. Sebab di sini tidak ada tasydid, tidak ada sabdu. Sebab ada juga yang membacanya timbul bunyi sabdu seperti ini. Maliki yaumiddin. Sudah timbul likiyau. Jadi sudah seperti ada tasydid di atas kaf. Maka janganlah dibaca seperti itu. Baik, bagi ayat yang berikutnya ini, maka di atas ya yang ini dan di atas ya yang ini sememangnya ada tasydid. Dan tasydid sabdu ini adalah wajib. Maka memang wajib dibaca dengan bunyi tasydid, bunyi sabdu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kena jaga betul-betul. Sebab ada yang gopoh membacanya dengan tidak ada dipelihara tasydid atau sabdu ini. Dibaca seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na' wa iyyaka nas. Maka tidak ada tasydid, tidak ada sabdu. Dia kena iyyaka wa iyyaka. Maka kena jaga. Sebab tasydid di sini adalah wajib. Kemudian bunyi na' ini, ainnya mati, dapatkan makhraj ain. Kadang-kadang kalau kita gopoh, maka bertukar menjadi bunyi seperti hamzah yang mati. Dibaca begini yang salah. Iyyaka na'budu kana. Maka kana itu adalah hamzah. Maka yang kena buat iyyaka na'budu kana, ambil makhraj ain di pertengahan halkum. Kemudian bunyi du ini, maka kena jaga juga sebab dia tidak ada mad, tidak ada panjang. Ada juga yang membacanya dengan mad, dengan panjang seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka du ini jangan panjang. Kalau dibaca panjang, maka juga menjadi satu kesalahan. Baik, bagi ayat yang akhir ini, maka yang pertamanya jaga di sini huruf zal. Maka bila baca zal yang kasrah ini, jangan dijadikan bunyi zai. Sebab huruf zal dengan huruf zai adalah huruf yang berbeza. Maka jika dibaca dengan bunyi zai, maka bertukar maksud, bertukar makna, maka batal. Kemudian bunyi an'am. Mula-mula jaga bunyi alif hamzah qata' ini yang fathah an. Kemudian barulah dibunyikan ain yang fathah ini am. Jadi ambil satu-satu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau kita tidak memelihara, tidak berhati-hati, kemungkinan kita bacanya begini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Maka kedua-dua ini dibaca menyamai bunyi, iaitu kedua-duanya menjadi bunyi ain. Na'an'am, bukan. Dia na'an'am, na'an'am.
Kemudian di bawah ini, di sini huruf ghain yang mati. Maka jagalah, sebab kadang-kadang kalau gopoh, kita bertukar. Kita mungkin membacanya dengan bunyi ain yang mati. Ada orang membacanya begini. Ghairil ma'dubi alaihim. Dia jadi ma'du. Itu huruf ain. Maka yang kita kena baca, jaga makhraj ghain. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdu. Kemudian di sini huruf dad alif datal dhammat asli, maka selepasnya dia adalah huruf lam yang bertasydid, bersabdu. Maka dha ini diletakkan tanda barisan melentang ini mengingatkan bacaannya panjang. Sebab di sini datang hukum mad lazim kalimi musaqqal. 6 harakat. Maka kita kena baca dia ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka dha ini panjang. Sebab ada yang gopoh bacanya tak dapat mad lazim kalimi musaqqal. Dibaca begini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka dibaca pendek. 4 harakat pun tak dapat. Maka takut batal bacaan ini kerana perintahnya, hukumnya mad lazim kalimi musaqqal hendaklah dibaca dengan 6 harakat. Kemudian cuba kita perhatikan di kalimah ini. Kalau kita berhenti nasta'in, kemudian kita mulakan dengan alif yang ada di atasnya kepala sad ini adalah alif hamzah wasal. Asalnya tidak ada bunyi harakat atasnya. Tetapi bila kita mulakan dari bacaan daripada alif hamzah wasal ini, kita baca dia dengan bunyi di bawah, iaitu kasrah. Kita baca dia ihdinas sirat. Tapi kalau abang-abang, kakak, saudara-saudari sambung daripada ayat ini terus kepada ayat berikutnya, maka tidak dibunyikan alif hamzah wasal ini. Maka hendaklah dibacakan seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim. Maka jangan baca nasta'inu ihdinas sirat. Salah. Dia bukan nu'ih kalau wasal, kalau sambung dibaca nuh dinas sirat. Ini adalah alif hamzah wasal. Samalah seperti di sini dan juga di sini. Kalau kita sambung daripada basmalah ini dengan ayat alham ini, maka alif ini tidak dibunyikan harakatnya. Samalah yang di sini pun. Maka itulah beberapa tempat yang kita nak jaga. Mudah-mudahan apa yang cuba saya kongsikan ini dapat dihayati dan memberi manfaat, dan kongsilah dengan ahli keluarga, kawan-kawan dan yang lain-lain. Sekian, jumpa lagi insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.